Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Nazrin Muhammad Shah, tuan-tuan guru, asatizah, barisan kepimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini kita sambung lagi pengajian kitab kita Tafsir Al-Munir juzuk yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Bulan lepas kita telah 2 minggu lepas kita telah membincangkan berkenaan surah 258, iaitu kisah Raja Namrud ataupun Numruz. Bagaimana kisah Raja Namrud ini yang berhujah membantah Nabi Ibrahim AS dengan sombongnya. Malam ini kita masuk kepada kisah Nabi Allah Uzair bersama keldainya yang kita baca hanya sebahagian sahaja pada 2 minggu lepas, iaitu kisah Uzair dan keldai. Tuan-tuan yang ada tafsir Al-Quran boleh buka 259 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidakkah engkau pelik memikirkan tentang orang ataupun seorang ni yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya? Lalu orang ini berkata, siapa dia? Nabi Allah Uzair. Kata Nabi Allah Uzair, bagaimana Allah akan menghidupkan semula, yakni membina semula negeri ini sesudah matinya, yakni rosak binasanya, lalu dia dimatikan oleh Allah. Siapa? Nabi Allah Uzair ini. Lalu dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Maknanya ditidurkan, dimatikan atau ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Ashabul Kahfi berapa? 300 tahun. Lalu kata Allah lagi, kemudian Allah hidupnya dia kembali. Kemudian Allah hidupnya dia semula, lalu bertanya kepadanya. Allah Ta'ala menghidupkan semula Nabi Allah Uzair, lalu bertanya, iaitu malaikat Jibril bertanya, wahai Uzair, berapa lama engkau tinggal di sini? Lalu Nabi Uzair menjawab, aku telah tinggal dan aku telah tidur di sini adalah selama sehari sahaja ataupun separuh daripada hari. Padahal berapa lama? 100 tahun. Sama juga kata Ashabul Kahfi bila ditanya oleh Jibril AS, berapa lama tuan-tuan berada di sini? Kata Ashabul Kahfi, kami berada sebahagian daripada hari, sehari saja, yakni setengah hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Uzair, tidak benar, tak betul tu. Bahkan engkau telah tinggal dalam keadaan demikian, iaitu ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun. Oleh itu, kata Allah, perhatikan kepada makanan dan minuman kamu, masih tidak berubah keadaannya
dan perhatikan pula kepada keledai kamu yang hanya telah mati, hanya tinggal tulang belulang sahaja. Bersepah tulang belulang. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau, wahai Uzair, sebagai tanda kekuasaan kami, nak tunjukkan kekuasaan kami, iaitu bagi umat seluruh manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu, wahai Uzair, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami akan menyalurnya dengan daging. Maka apabila telah jelas kepadanya apa yang berlaku itu, Allah buat semula menghidupkan keledai tersebut. Berkatalah Nabi Allah Uzair, sekarang aku mengetahui dengan yakin sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Ini kisah dalam satu ayat yang sangat panjang, 259. Baik. Satu ketika Nabi Allah Uzair ini lalu satu perkampungan, bukan satu perkampungan, satu kawasan daerah yang mana perkampungan ataupun daerah tersebut dalam keadaan hancur luluh, iaitu semuanya berkecam. Lalu apabila Nabi Allah Uzair ini lalu di satu kawasan ini, dijelaskan oleh para ulama kawasan tersebut di mana. Sebahagian ulama mengatakan bahawa tempat itu adalah Baitul Maqdis. Ini kisah sebelum zaman Nabi SAW. Kisah yang panjang sebelum zaman Nabi kita ni, zaman Nabi Muhammad SAW, jauh lagi. Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi Muhammad SAW melalui ayat ini bahawa, wahai Muhammad, kau tak pelik ke ada satu kisah nak cerita kat kamu, iaitu satu orang lelaki. Ulama kata lelaki itu adalah Uzair bin Shirkhihan. Ada sebagian ulama mengatakan lelaki itu adalah Nabi Allah Khidir, dan ada yang mengatakan bahawa Armia daripada keturunan Nabi Harun AS. Maknanya ada 3 nama dilampirkan oleh alim ulama bahawa ada 4 nama. Satu lagi Al-Hazqil. 4 nama bahawa mana satu disebutkan oleh para ulama. Lelaki yang disebut Quran itu ada yang kata ulama kata Hazqil, ada kata Nabi Khidir, ada yang mengatakan dia adalah Armia, dan ada yang mengatakan Uzair. Tetapi dalam kitab tafsir ini meletakkan Allah adalah nama Nabi Uzair. Berlaku di Baitul Maqdis, dan sebahagian mereka mengatakan berlaku di Dar Halqal, iaitu persisiran Sungai Daljah. Ada juga. Tak apalah tuan-tuan. Itu sebahagian daripada beberapa pendapat ahli tafsir. Namun begitu tuan-tuan, apabila disebutkan oleh Allah tentang kisah ini, seorang lelaki, kita ambil namanya yang disebutkan oleh sebahagian para ulama adalah Uzair. Nabi Uzair AS ini pergi satu kawasan, iaitu di daerah Baitul Maqdis, juga diriwayatkan melihat satu kawasan yang hancur, yang tidak ada apa-apa lagi. Maka berkatalah Nabi Allah Uzair ini, bagaimana Allah nak bina semula kawasan? Bagaimana Allah nak bina balik kawasan yang telah hancur ini? Bolehkah? Bolehkah Allah nak bina balik semula? Lalu selepas mengucapkan perkataan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah menidurkan, telah mematikan Nabi Allah Uzair ini selama 100 tahun. Sama kita juga tuan-tuan. Kita adalah mati juga malam. Malam ni mati sekejap, bangun semula sementara, mati, bangun pukul 5:30 pagi. Kalau bangun. Kalau tak bangun, mati betul. Maknanya mati betul itu. Kalau bangun, alhamdulillah, solat subuh. Esok tidur lagi, mati lagi, bangun lagi, esok solat subuh. Begitulah seterusnya. Akhirnya kembali tuan-tuan, akhirnya kita ini tidak mati sementara dah, akan mati kekal selama-lamanya. Saya, tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, mereka yang berada di luar masjid sana, mesti akan mati, benda yang pasti. Bagaimana kita menyaksikan sahabat-sahabat kita mati, begitu jugalah kita akan, orang lain akan menyaksikan kita akan mati juga. Maknanya tuan-tuan, kita akan meninggalkan apa yang berada di dalam dunia yang sementara ini, kekal di alam akhirat insya-Allah. Baik. Apabila mengucapkan kalimah tersebut, Allah Ta'ala mematikan Nabi Allah Uzair ini selama 100 tahun. Selama 100 tahun lamanya. Apabila 100 tahun dibangunkan semula oleh Allah Ta'ala tanpa sedar, lalu Jibril AS bertanyakan kepada Uzair, Nabi Uzair, wahai Nabi Allah Uzair, kamu rasalah, kamu ni dah berapa lama dah duduk kat sini,
berdiam dekat sini. Kamu duduk, kamu rasa kamu tidur dalam hati. Nak kamu tidur ni dah berapa lama? Kata Nabi Uzair, aku merasakan bahawa aku telah tidur hanya sehari ataupun sebahagian daripada hari, ataupun setengah hari saja. Setengah hari saja, tak lebih daripada itu. Dia rasa. Macam mana perasaan kita juga rasa, tuan-tuan? Kita rasa tidur di waktu tengah hari 12.30 kalilah dapat sekejap. Tidur berapa minit? 10 hingga 15 minit. Bila kita bangun, isteri tanya, lama tak abang tidur ni? Selama sangat. Alhamdulillah, itu namanya tidur yang diberkati Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ada orang tidur 4 jam, ada orang tidur 6 jam, tapi cukup bagi dia. Penyakit pun tak datang, dia pun cukup tidur. Siang esok dia seperti manusia biasa boleh buat kerja. Keberkatan tidur yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Lalu bila Nabi Allah Uzair sebut, dia kata, aku tidur sehari ataupun separuh daripada hari. Lalu Allah menafikan bahawa Allah kata, wahai Nabi Allah Uzair, kenyataan kamu itu tak betul. Kamu ni tak benar. Sebenarnya kami telah menidurkan kamu selama 100 tahun. Kami tidurkan kamu 100 tahun. Lama, tuan-tuan. Kalau tahun kita ni daripada 1921, hari ni baru bangun 2021. Punya lama, tuan-tuan. 1921 tak merdeka lagi. British masih orang putih, orang banyak lagi dalam negara kita ni. Masa tu Jepun pun nak turun dah. Hampir-hampir nak ke zaman Jepun. Baru bangun 2021 selama 100 tahun. Belum cerita Ashab Kahfi selama 300 tahun. Bila bangun, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, aku akan membuktikan kekuasaan aku. Nak tunjuk makanan yang kamu bawa ketika itu, kami tidak melakukan kerosakan padanya. Itu bukti kejadian Allah Ta'ala. Nabi Allah Uzair dia masuk dalam kawasan Baitul Maqdis, makanan dia tidak rosak pun. Makanan boleh kekal, tuan-tuan, sehari setengah ataupun sehari saja basi. Nasi boleh sehari saja berair basi. Makanan yang dibawa oleh Nabi Allah Uzair ini tidak terusik apapun, malah elok lagi. Namun dalam keadaan elok tersebut, satu lagi kejadian yang Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa kedai yang Nabi Allah Uzair pimpin, bawa sekali itu kedai, iaitu kedai itu mati. Nak kata berapa lama mati, sehingga kedai itu hingga tinggallah tulang belulang padanya. Hingga tulang belulang dah berceramuk dah berselerak bertulang belulang. Nak tunjuk bahawa, wahai Nabi Uzair, kamu memang dah mati lama dah, hampir 100 tahun. Dalam satu kejadian Allah tunjukkan makanan yang dia bawa ini masih elok. Dalam satu kejadian Allah nak tunjukkan bahawa kedai yang kamu bawa tu mati, dah tinggal tulang belulang, dah hancur dah, bersepah dah. Lalu kami lakukan untuknya, menjadikan engkau sebagai tanda-tanda. Allah nak tunjuk tanda-tanda kekuasaannya, nak bagi tahu kat Nabi Allah Uzair tentang soalan yang dia tanya masa mula-mula masuk tadi. Apakah Allah boleh menghidupkan semula kota ini, bangunan ini, setelah bangunan ini hancur? Boleh ke? Lalu Allah nak tunjukkan kekuasaan dia dengan cara macam mana? Wahai Nabi Allah Uzair, kamu lihat, kami akan mencantumkan tulang-tulang keldai tersebut. Kami salurkan dengan balutan-balutan daging, kan kami tiupkan ruh padanya. Dia hidup kembali sebagai seekor keldai. Lalu Allah Ta'ala melaksanakannya, nak tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalaulah begitu hancurnya tulang belulang yang Allah Ta'ala boleh buat, manakala benda lain tidaklah pelik bagi Allah dan mudah sangat bagi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, kemudian kami menyalurkan dengan daging. Maka apabila telah jelas kepadanya Nabi Uzair apa yang berlaku di hadapan mata dia, sekarang aku mengetahui dengan yakin, kata Nabi Uzair, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi tuan-tuan, jadi inilah yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Kalau di dalam cerita Ashabul Kahfi, kata mereka, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, sesungguhnya kami telah tidur sebahagian ataupun satu hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surah Al-Luqman, surah Luqman ayat 31, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah.
Innallaha sami'un 'alim. Innallaha sami'un basir. Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada. Tadi kedai tadi sudah ada pun, Allah Ta'ala matikan, hancurkan tulang belulang dan Allah cipta kembali. Tapi Allah sebulan dalam surah Luqman, Allah kata apa? Persoalan menciptakan kamu, hal-hal yang berkaitan untuk menciptakan kamu, siapa tuan-tuan? Kita lah. Daripada kamu ni tak ada langsung. Cikgu Rosli tak ada dulu, jadi ada. Kan? Saya tak ada, jadi ada. Tuan-tuan dulu, mana ada? Jadi ada, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan menyaksikan cucu tuan-tuan sebelum ni tak ada. Tuan-tuan tak ada cucu pun. Hari ni ada cucu tak? Hari ni ada cucu, tuan-tuan. Hari ni ada cucu. Ataupun anak kita dulu tak ada. Hari ni Allah menjadi kita hidup suami isteri berdua. Allah menjadikan anak kita 1, 2, 3, 4, 5 daripada tak ada kepada ada. Lalu Allah Ta'ala kata, daripada tak ada daripada tiada kepada ada. Dan soal membangkitkan kamu semula untuk hidup sudah mati, adakah sukar bagi Allah? Allah tanya kita. Kalaulah Allah ni tak adakan kita dulu, sekarang ni kita dah tahun 1890-an kita tak ada. tahun 1900 tepat kita tak ada. 1920 kita tak ada. 1940 mungkin tuan-tuan ada dah kat sini. Saya tak ada lagi. 40 tahun lepas tu baru saya dah balik. Baru saya dah Allah Ta'ala ciptakan. Kalaulah kita ni daripada tak ada, Allah tanya kita, adakah pelik, adakah susah nak bagi aku untuk hidupkan kamu semula selepas kamu mati? Adakah susah aku nak hidupkan kamu selepas kamu mati? Adakah benda itu jadi sukar bagi aku, kata Allah Ta'ala. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Maknanya untuk kita ni balasan kita, tuan-tuan, kita mati aksiden ke, sakit covid ke, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, mati sebab penyakit atau tiba-tiba mati tanpa penyakit ke, adakah pelik bagi Allah? Adakah sukar bagi Allah untuk hidupkan kita semula di alam kubur, di alam mahsyar, di alam akhirah? Tidak ada apa-apa kesukaran bagi Allah untuk menghidupkan kita semula. Yang sukar adalah bagi kita bagaimana untuk menguatkan keimanan dan konsisten keimanan kita daripada kita hidup konsisten dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, hinggalah konsisten tersebut, maintain tersebut ini, hinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada orang hidup dalam keadaan dosa dengan Allah Ta'ala ni dari akil baligh sampai ketua, pengakhiran dia mati mulia di sisi Allah Ta'ala. Ada orang yang hidup ni biasa saja, baik orangnya, dan baiknya daripada muda sampai ketua, sampai mati pun dia baik, alhamdulillah. Dan ada yang paling malang, kehidupan daripada muda sampailah dewasa, sampai tua dalam keadaan kebaikan, tetapi di akhir semasa hayatnya dia curang, dia tidak kembali, dia tidak beriman, dan turunnya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam doa-doa kita mohon bagi orang yang beriman supaya mati di dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kita tengok orang bunuh diri, kita tengok orang bunuh diri, kita ingat hadis Nabi. Hadis Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang bunuh diri akan cara membunuh diri itu akan berada di dalam neraka seperti mana keadaan dia bunuh diri hidup di dunia. Itu fikiran kita, tuan-tuan. Fikiran kita, kerana kita ambil daripada hadis Nabi. Hadis Nabi mengancam supaya kita tak melaksanakan bunuh diri. Tetapi ada satu peristiwa bila bunuh diri, kita bukan jadi orang yang menjadi penilai kepada orang tersebut. Ini sungguh, tuan-tuan. Jangan sampai kita jadi penilai. Kita kata, oh mati bunuh diri. Kita kata mati bunuh diri ni biasa je yang Nabi sebutlah. Kalau mati dalam keadaan macam tu, dalam neraka pun macam tu. Tuan-tuan, Nabi bagi ancaman dekat kita supaya jangan buat. Bukan Nabi suruh bagi tugas kat kita supaya menilai manusia lain dia akan masuk dalam neraka. Nabi bagi tahu kat kita, man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafara jihar.
Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka kafirlah namanya itu. Sebahagian sahabat dan tabi'in ada mentafsirkan betul-betul jatuh kafir. Ada sebahagian daripada sahabat kata tak, masa Imam Syafi'i kata dia bukan kafir, dia semua orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Nabi SAW berikan amaran pada kita supaya jangan tinggalkan solat. Tapi bukan kerja kita menilai orang. Kita kata apa? Sepanjang penyaksian saya, dia ni daripada muda sampai tua memang tak pernah jejak kaki masjid dan tak pernah solat langsung. Macam manalah dia mati nanti agaknya. Dia sekarang pun dah mati. Kat manalah tempatnya? Agak-agak neraka lah tu. Bukan. Nabi bagi kita amaran, bukan bagi kita lesen untuk nilai orang antara syurga dan neraka. Lagi daripada kita menilai orang lain, kita belum pasti kedudukan kita antara syurga dan neraka. Ini pengajaran daripada ayat ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita masuk kepada tafsir yang baru. Kepada tafsir yang baru ini juga mengisahkan satu lagi kejadian selepas kisah Nabi Allah Namrud, kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud. Allah Ta'ala ulang kisah dia dalam kisah Nabi Khidir, Nabi Uzair AS. Allah teruskan lagi ayat 260, iaitu kisah Nabi Ibrahim AS. Nak tengok, nak melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Di sini diberi tajuk oleh tafsir, iaitu kesungguhan Nabi Ibrahim melakukan penyelidikan ataupun research, ataupun kajian. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah wahai Muhammad, Allah ulang balik cerita dekat Nabi. Wahai Nabi Muhammad, ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS merayu dan berkata kepada aku, yakni Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, Rabbi arini. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, wahai Allah, perlihatlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Tadi Allah cerita tentang Nabi Uzair, tentang bagaimana Allah hidupkan keldai menjadi ditiupkan roh hidup seperti biasa. Kisah Nabi Ibrahim, Allah kata Nabi Ibrahim pernah minta untuk lihat bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang mati, yang sudah mati, untuk dihidupkan kembali. Kata Nabi Ibrahim, wahai Allah, perlihatkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, adakah engkau belum percaya tentang kekuasaan aku? Kamu ni tak percaya lagi kepada kekuasaan aku, wahai Nabi Ibrahim? Tafsir di sini bukan tak percaya, tetapi nak adakan satu dialog, dan Nabi Ibrahim nak menjadikan satu penyelidikan, bukan tak percaya. Kita percaya apa yang Nabi sebut tentang kelebihan kurma ajwa, contoh kelebihan madu, kelebihan habbatus sauda. Kita percaya sebab Nabi sebut. Kita sebut. Tetapi adakah menjadi salah untuk kita melakukan kajian? Tak salah, tuan-tuan. Yang salah macam mana? Kita percaya apabila kajian dah membuktikan, baru kita percaya. Ini bukan nilai-nilai dan adab-adab orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Kenapa tuan minum madu sekarang ni, tuan? Nampak macam kuat nak minum madu? Ya, betul lah apa yang disebutkan oleh Nabi. Hasil kajian menunjukkan bahawa madu ni sangat banyak kelebihan. Tak, patutnya ambil dulu kata-kata Nabi, percaya dulu apa yang dilafazkan oleh Nabi, baru percaya kepada kajian. Kajian dia ikut Nabi, bukan Nabi yang mengikut kajian. Ini pedoman kita lah. Lalu kata Allah, lalu kata Nabi Ibrahim, lalu kata Allah, engkau tak percaya pada aku, kekuasaan aku, wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim SAW menjawab, bahkan wahai Allah, bahkan aku percaya dan yakin kepadamu
Akan tetapi aku memohon demikian adalah untuk mententeramkan hati aku yang ingin menyaksikan bagaimana makhluk yang mati dihidupkan semula. Allah berfirman, kalau begitulah, kalau yang demikian wahai Ibrahim, kamu ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkan oleh kamu 4 ekor burung ini dan cincanglah semua burung tersebut. Kan? Setelah itu letakkan di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripada burung yang dikena cincang tadi ini. Kemudian serulah burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Terbang, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha bijaksana. Mesti tuan-tuan nak tahu burung apa itu. Kalau kaki burung dia mesti nanti, ustaz, burung apa yang Nabi Ibrahim cincang? Jadi kita dengar tafsir burung apa. Nabi Ibrahim AS membuat perancangan Allah Ta'ala menentukan jenis burung tertentu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menentukan jenis-jenis burung tertentu. Ada pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengok para sahabat, tabi'in dan para alim ulama, bila disebut burung tersebut, mereka mencari burung apa yang disebutkan. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS mengambil burung merak jantan, satu, burung Raja Wali, satu, burung gagak, dan juga ayam jantan, termasuk dalam keluarga burung. Baginda pun melakukan seperti yang disebutkan di ayat di atas, memegang kepala burung berkenaan. Setelah baginda memenggal kepala burung berkenaan dan cincang. Setelah baginda menyuruh dan letak di bahagian bukit, setelah baginda menyuruh burung tersebut berterbangan dan bercantum semula di bahagian kepala dengan cara sempurna. Allah nak tunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Baik. Kata ahli tafsir yang lain, ulama mufassirin lain kata, antara Al-Mujahid kata apa? Burung-burung itu ialah burung merak jantan, burung gagak, burung merpati dan ayam jantan. Beza dengan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, bahawa kata Ibnu Abbas burung Raja Wali, gagak, ayam jantan, burung merak jantan. Bezanya kata Mujahid, mufassir Al-Mujahid kata apa? Burung Raja Wali tak ada, tetapi burung merpati. Burung merpati. Burung pun disebut di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim menyembelih dan menyincang semua burung itu. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh lantas semua burung itu segera dengan datang. Demikian Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati ataupun makhluk yang mati. Ia hanyalah semata-mata dengan perintah Allah. Kata Allah apa? Dalam surah Yasin yang kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaan apabila dia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah dia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka terus menjadi. Ini perbahasan banyak kata-kata. Sebagai ulama ini untuk kefahaman kita. Sebagai ulama Allah SWT tak perlukan kepada perkataan nak kata jadi, tak perlu. Allah tak perlukan mengatakan nak kata jadi baru jadi. Maknanya kalau Allah tak kata jadi, maka tak jadilah. Tak. Itu kehendak Allah Taala. Ini untuk memahamkan kita bahawa bila Allah Taala kata lam ayakun fayakun, maka jadi, maka jadilah. Baik. Macam kita duduk kat syurga nanti, insya-Allah. Kita tak perlu kata nak air. Teh tarik satu. Dekat kedai depan kita kata apa? Teh tarik satu, tu pun kata 3 kali pun tak sampai lagi teh tarik. Kan? Kadang-kadang sampai bukan sampai teh tarik, teh ais. Di syurga tak perlu kata. Baru teringat, datang dah, alhamdulillah. Kan? Dalam surah Baqarah ada beberapa ayat tafsir juzuk amma mengatakan bahawa pokok datang nak makan buah. Pokok datang, bukan dengan buah datang, nak pokok datang, lentikkan dahan yang ada buah tersebut, terus masuk di dalam mulut kita. Itu di dalam syurga. Dekat sini dunia lain. Pergi KF tu kalau ada buah, kalau habis balik terang, bayar, balik rumah, basuh, buang kulit. Malas buang kulit, suruh bini buang. Kalau tak buang, seminggu buah tu tak habis. Orang buang kulit baru habis. Buang, baru kena gigit makan. Lain syurga dengan dunia. Baik. Kita lihat lagi pentafsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqala laha wa li ardi tiya.
tau'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Kata Allah, dan berfirman kepadanya dengan kepada bumi. Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintah aku, sama ada dengan sukarela ataupun paksa. Keduanya menjawab, kami berdua sedia menurut perintah dengan sukarela. Baik tuan-tuan, kisah Nabi Ibrahim AS ni adalah suka. Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang suka untuk memerhati dan mengkaji. Sebab tu di awal saya bagi tahu tadi bahawa tak salah bagi kita umat Islam untuk memerhati dan mengkaji perkara-perkara yang baik di dalam agama kita. Hari ini bukan kata umat Islam yang mengkaji, orang bukan Islam yang buat kajian. Bagaimana dia melihat satu ayat Quran kata, bagaimana air di dalam syurga, di bawahnya air yang mengalir di bawah syurga, air sungai yang mengalir di bawah syurga. Bagi pakar-pakar landscape di barat, mereka buat rumah yang di bawahnya mengalir air. Allah melihat, ini cerita-cerita sains tuan-tuan. Melihat pepatung diciptakan, pepatung yang diciptakan oleh Allah jadilah helikopter. Melihat apa lagi? Mentadak ke belalang. Akhirnya jadi melihat kalajengking, terjadilah kapal korek ataupun backhoe yang ada sekarang ini. Ini semua Allah Ta'ala berikan ilham melalui makhluk-makhluk ciptaannya, dan manusia mencipta hasil daripada kajian dan penyelidikan. Nabi Ibrahim AS ini disebut dengan tafsir adalah penyelidikan, bukan tak percaya kepada Allah, malah bukan untuk menguatkan keyakinan, malah untuk menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala memproses bahawa kehidupan boleh dijadikan oleh Allah Ta'ala setelah dimatikan. Bukan masalah akidah yang kita tidak percayakan. Jangan ada yang mentafsir pula bahawa Nabi Ibrahim ragu-ragu dengan Allah Ta'ala. Tafsir ini sudah menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim bertanyakan kepada Allah Ta'ala berkenaan dengan melihat ciptaan yang telah mati untuk dihidupkan semula. Baik. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba aku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau wahai iblis mempunyai sebarang kekuasaan terhadap mereka yang menyesatkan. Syaitan berkata, sesungguhnya sebab apa tuan-tuan? Tidak harus bagi Nabi sallallahu alaihi seluruh nabi-nabi Allah Ta'ala meragui dia. Memang tak harus bagi nabi-nabi Allah Ta'ala meragui. Dan sesungguhnya syaitan tidak boleh menghasut kepada Nabi dan menurunkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sebab tu Allah Ta'ala kata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba aku yang beriman dengan ikhlas, iaitu nabi-nabi, tiadalah engkau wahai syaitan, iblis, mempunyai sebarang kuasa untuk mereka untuk menyesatkan nabi-nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, bukanlah kerana hasutan syaitan yang memungkinkan Nabi Ibrahim bertanyakan soalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nabi Ibrahim AS meminta supaya diperlihatkan cara dihimpunkan bahagian jasad yang telah mati dan dipisahkan dengan cara dihubungkan semula dengan urat kulit sudah yang putus-putus. Turut menyaksikan baginda ialah untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan keyakinan penyaksian ini. Ini Nabi Ibrahim AS nak lihat sendiri depan mata dia bagaimana apa burung-burung yang telah dicincang ini diletakkan di bukit-bukit atas arahan Allah Ta'ala, dipanggil dan disuruh semula berterbangan dan bercantum semulalah makhluk-makhluk ini. Inilah sebahagian daripada kisah yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah 206 260. Apa dah tu? Belajar pula. Baik. Kita masuk kepada satu ayat lagi tuan-tuan. Kisah-kisah ni dia tak panjang sangat, dia punya tafsir. Baik. Ayat yang sangat panjang, mudah-mudahan menjadi amalan kepada kita insya-Allah. Iaitu ayat 261. 261. Ayat tuan-tuan. 260. Macam salah ayat. Dia nak 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Sebiji benih yang menumbuhkan menumbuhkan satu pokok yang menerbitkan 7 tangkai daripada satu batang pokok tersebut. Tiap-tiap tangkai itu mengandungi 100 biji pula. Dan ingatlah Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurniaannya bagi yang meliputi ilmu pengetahuan. Allah nak bandingkan derma orang yang bagi derma. Derma pada siapa tuan-tuan? Derma bagi sesiapa yang memerlukan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Waqaf, infak, sedekah, derma, apa sahaja yang boleh menggembirakan kepada isteri, kepada anak-anak, kepada mak ayah, kepada orang yang memerlukan dan sebagainya. Allah memberikan perumpamaan, tanam satu, bermula dengan sebiji benih, tanam, tumbuh satu pokok ada 7 tangkai, dalam satu tangkai ada 100 biji benih pula. Ada 100 isi, 100 biji. Allah nak umpamakan bahawa sedekah yang kita berikan itu bukanlah satu kerugian, tetapi adalah satu membuahkan hasil kepada kita. Bukan akhirat semata-mata, dunia dapat, akhirat dapat. Saya percaya tuan-tuan yang pernah berikan sedekah, tuan-tuan yang ada pengalaman dalam bersedekah, saya percaya tuan-tuan mesti dapat merasakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya percaya tuan-tuan ada pengalaman. Tuan-tuan bagi hari ini, tuan-tuan dapat. Belum sempat esok, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan bagi hari ini, tuan-tuan dapat esok atau minggu depan. Tuan-tuan berikan, Allah Ta'ala berikan. Tuan-tuan mesti pernah ada pengalaman. Itulah membuatkan kita lagi kuat untuk melakukan sedekah. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, saya baca lagi tuan-tuan. Kata Allah, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yusbi'una ma anfaqu manna wala azab lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lalu kata Allah, orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan agama Allah. Apa maksud jalan agama Allah? Iaitu membangkitkan, membangunkan ataupun memberikan satu belanja kita, harta kita untuk membangkitkan agama kita, yakni Islam, membantu agama Allah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Disebut di dalam Al-Quran. Kisah ini pun disebut dan berkenaan dengan kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, fi sabilillah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan mengungkit pemberian. Mereka yang belanjakan harta di jalan Allah, mereka yang tidak membangkitkan semula. Contoh, awak ni kalau tak ada, rasanya dalam kipas dalam masjid ni tak ada. Bila bangkit tu? 10 tahun lepas. Bagi 2021 bangkit balik isu. Kita kata, kenapa Tuan Haji nak bangkit balik isu ni? Kan lama kita derma ni. Kipas ni pun berapa kali repair. Awak gerak dengan EJK. Habis tuan-tuan. Pahala bankrupt. Kalau mulut diam, pahala ada. Bila mulut cakap, mengungkit, pahala bankrupt. Lain kali jangan bagi langsung senang. Kita pun boleh belanja buat lain benda lain kan. Allah Ta'ala kata, ini adab lah tuan-tuan, adab ketika bersedekah. Jangan mereka tidak, orang yang hebat tadi, orang yang dapat yang biji benih tadi, siapa dia? Orang yang tidak ada turut mulut masa bahagi itu, mulut dia pun cakap juga. Mereka belanjakan itu dengan perkataan mengungkit tentang pemberian dia, dan tidak pula menyinggung dan menyakiti pemberian orang lain. Bagi juga. Ni, yuk, awak ni bagi ni 50 ringgit hari ni ya. Awak nak pesan, ni kali kita ni kena usaha, kena kerja. Tuan-tuan, lebih baik bagi saya tak payah bagi. Kita pun tak rugi, kita pun boleh beli benda lain. Ngopi ke, dahlah kita ungkit dosa pun dapat, duit pun hilang, pahala pun tak dapat. Allah Ta'ala sebut terang tuan-tuan kita sikit tuan.
Ha? Lalu tidak menyinggung dan menyakiti orang yang diberi itu, tak singgung. Ini ingat ya, jangan lupa undi saya ya. Ini awak ni bagi ni, kalau tak undi, ini tuan-tuan, pahala hilang. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan. Siapa yang tak ungkit dalam pemberian dia, mereka akan memperolehi pahala di sisi Allah. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan tidak pula akan berduka cita. 2 ayat itu saya kena habiskan. Kang tergantung nak tidur malam tu. Lalu kata Allah Ta'ala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yasba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah lagi, menolak permintaan orang-orang yang minta sedekah. Okey. Apabila menolak permintaan orang-orang yang minta sedekah, tolaklah dengan perkataan yang baik, dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan perkataan yang menyakitkan hati orang yang minta tadi. Kalau tak nak bagi tahu macam ni, minta maaf ya tuan, saya ni tak bawa duit. Padahal bawa, tak nak bagi tak apa. Nak bagi hukumnya sunat. Bagi tahu, kita duit ni cukup-cukup ni, bini dah pesan nak beli telur sepapan, gula 2 kilo. Kalau tak nak bagi tahu siap-siap. Minta maaf tuan, ada peluang nanti kalau saya jumpa saya bagi, tapi hari ni saya tak dapat bagi sangat-sangat. Tolak dengan cara yang baik. Jangan menyakitkan hati orang yang minta sedekah. Awak pun tak ada, awak nak bagi pula. Tuan-tuan, habis kerana mulut badan binasa. Lalu kata Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala bagi tahu kita, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sadda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qaumal kafirin. Lalu kata Allah lagi, wahai orang beriman. Tadi Allah sebut dah ni, ayat 1, 2, 3. Jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu ni, pahala amalan kamu ni, sedekah kamu dengan perkataan-perkataan mengungkit. Allah sebut kali kedua dalam ayat 262, 264. Jangan kamu rosakkan pahala sedekah dengan perkataan ungkit, dengan kelakuan yang menyakitkan hati orang yang terima tadi. Seperti rosaknya pahala amal sedekah. Orang yang membelanjakan hartanya kepada orang lain kerana untuk menunjuk kepada manusia lain adalah riak, dan tidak pula beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang nak tunjuk harta di ketika bersedekah, dia ni tidak beriman kepada Allah. Boleh tak tunjuk kita bersedekah? Boleh. Untuk apa? Untuk promosi. Letak di kawan guru WhatsApp, Tuan Haji Firdaus RM100, Ustaz Syahrul 50. Kita pula compare, lah Ustaz kedekut gila, kan? Lepas tu Tuan Haji ni RM20, lagi sikit. Nak tunjuk apa? Boleh tak tunjuk? Boleh. Dengan kata apa? Supaya ahli guru WhatsApp itu berlumba-lumba nak bagi. Alamak, Tuan Haji Firdaus dah masuk, Ustaz Syahrul dah masuk, orang ni belum masuk, saya tak masuk lagi, kena masuk. Boleh tak tunjuk? Boleh. Ustaz kata riak. Riak tu bukan kita nilai. Kita kembali macam cakap saya pun tadi, riak bukan saya menilai. Riak tu Allah yang tahu. Kan, kalau saya tunjuk, tak semestinya riak. Yang tak tunjuk pun tak semestinya riak. Siapa bagi? Hamba Allah. Dalam hati, tengok betapa ikhlasnya aku. Tak tulis nama, tulis hamba Allah. Riak juga tuan-tuan. Dalam keadaan tulis hamba Allah tu riak lagi. Ini pun satu penyakit lah tuan-tuan. Penyakit juga. Lalu kata Allah Ta'ala, Allah bagi perumpamaan, tashbih. Dan tidak pula beriman kepada Allah orang yang macam ni. Dan hari akhirat, orang ni memang tak beriman. Kalau dia beriman dengan Allah Ta'ala akhirat, dia ingat pahala dia sedekah untuk akhirat. Maka bandingan orang itu, orang yang sedekah nak menunjuk bagi sakit hati orang yang menerima, Allah bagi perumpamaan seperti apa? Seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Batu sungai, kita bayangkanlah batu sungai yang licin, ada tanah di atasnya, sikit tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Hujan lebat timpa. Lalu ditinggalkan bersih licin, tidak ada apa-apa lagi tanah di atas batu. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat suatu pahala pun daripada Allah kerana apa yang mereka usahakan. Kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada golongan-golongan yang kafir. Ingatlah tuan-tuan. Kadang-kadang sedekah 10 tahun lepas, ungkit 10 tahun. Kan, lupa dah. Dulu saya ikhlas, jangan bagi tahu siapa-siapa kat siapa bagi kipas ni.
Contohlah kita tu 10 tahun gaduh pampu tu. Saya yang beli kipas ni. Nasib saya ada, kalau tak ada kipas mesti. Allahu Rabbi, hilang tuan-tuan. Kalau mati sebelum 10 tahun, untung. Mati selepas tu, riak pula, hilang pahala. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ikhlas ni tuan-tuan, ulama dulu beramal sehingga kan mereka, isteri-isteri mereka pun tak tahu amalan apa yang dibuat oleh para ulama. Nak jaga ikhlas ni sehingga kan macam tu. Isteri pun tak tahu amalan apa yang ulama buat. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang baik datang pada Allah, yang tak baik juga datang pada Allah, disandangkan kelemahan diri sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.